Beli kapal selam, tak boleh selam. Dia gelak air bila kita ceramah. Kapal selam, tak boleh selam. Dia tak rasa apa. Jet kapal terbang, hilang. Saya kata Uruguay dulu, dekat Cerah Topun. Dia tak rasa bahawa bila hilang, nak ambil balik, nak beli kapal terbang lain, semuanya perlu duit kita, duit rakyat. Tapi dia tak tahulah, dia tak berasa. Aku heranlah nak bagi orang rakyat Malaysia, khasnya orang Melayu berasa ni, apa dia? Saya ceritalah, apa pun. Isteri Perdana Menteri pergi shopping di tempat mewah di London, sampai tempat tu kena tutup untuk dia shopping seorang. Isteri Perdana Menteri boleh derma 1,5 juta kepada rombongan Palestin. Dia bukan tanya ambil duit mana, kamu tak ada gaji. Peliklah orang kita ni. Dia mari beli raya BN. Sini dah lah tu, tempat-tempat lain macam tu lagi. Hadirin sekalian, 28 bilion setahun. Akibat penyelewengan rasuah dalam semua segi. Kita tahu British dulu melahirkan pegawai kerajaan yang berwibawa. Zaman Ungku Aziz, zaman Hasan Harun, zaman Tan Sri Ahmad Nordin. Mereka ni pegawai-pegawai kerajaan yang cukup hebat. Sekarang UMNO kontrol. Tidak ada wibawa lagi, hadirin sekalian. Inilah yang menyebabkan kita lihat negara kita menuju bankrupt. Akhirnya nak hilangkan bankrupt itu subsidi mula ditarik. Mula-mula gula, minyak akan diikuti dengan elektrik. Hadirin sekalian, memanglah pada orang kampung dipanggil subsidi. Contoh-contoh ni, syarikat besar dah tak dipanggil subsidi, nak bagi sedap sikit. Insentif. IPP, Independent Power Plant. Kerajaan beri insentif 13 bilion. Subsidi lah tu. Tapi syarikat besar, syarikat Yo Tong Li, Lim Buah Tong, ini tak dipanggil subsidi. Intensif. Kemudian orang Bumi Putra nak mula berniaga. Terutama sekali UMNO ada dapat peluang ni. Boleh ambil duit daripada kerajaan, tak perlu bayar. Tak dipanggil subsidi, dipanggil grant. Kamu dah dapat grant. Aku nak buka penapis air. Kerajaan boleh beri 250,000. Tak perlu bayar. Grant. Kepada orang tu. Kepada rakyat macam kamu ni, subsidi. Jangan ada otak subsidi, oi. Ini mereka letak subsidi satu benda yang hina. Sebenarnya hadirin sekalian, saya tengok Ko Sukun pun bercakap dah mula lagu pembangkang. Irama apa kata rakyat, sebab dia tahu dia di Pulau Pinang ni, dia tak ada masa depan dah. Dia kata kalau nak buang subsidi, buang dulu pada syarikat besar. Seperti IPP. Keluar sikitlah berita dia. Kalau dia cakap senada, tak keluar berita. Yang Ko Sukun tunggu apa lagi, si borang di AP kan keadilan senang lah. Macam apa tu, Johor apa? Chua Joming. Mana ada gerakan, ada masa depan di Pulau Pinang ni? Tak ada. Hadirin sekalian, mereka main isu ini dan tenggelamkan masalah yang sebenar. Akhirnya rakyatlah kena pikul. Kena pikul apa yang kesalahan dibuat oleh pemerintah. Saya tak nampak jalan yang lain boleh kita selamatkan Malaysia ini. Wakil rakyat kita telah menegur di parlimen. Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Tugu Jadi, yang lain semua dah menegur. Dah membangkang, dah mencadang, dah memberi saranan. Tak jadi apa. Jalan yang paling baik kita tukar pemerintah pilihan akan datang. Boleh ke tak? Nulah bukan Pulau Pinang, tak Pulau Lumpur. Pulau Pinang dengan tukar pula. Hadirin sekalian,
Sebab perkara ni dah parah. Saya tak tahulah kenapa orang Malaysia nak tukar kerajaan pusat ni dia payah. Kita tengok di Australia, nak pilihan raya pula ni bulan 8 ni. Perdana Menteri baru daripada satu parti. Dia ambil alih. Terus dia nak minta mandat baru daripada rakyat. Belum tentu dia dapat mandat. Jepun, Perdana Menteri dia tak sempat kita hafal nama. Dah tukar. Perdana Menteri Jepun sekarang nama apa? Sekarang nama apa? Tahu ke tak? Tahu? Nama apa? Hak bulan lepas nama apa? Dia bertukar tu Perdana Menteri Malaysia, Mahathir 21 tahun. Orang tu beranak sampai boleh mengundi. Dia tak berhenti. Sebab rakyat tak berhentikan dia. Jepun mudah aja. Dia berkempen pilihan raya. Dia kata kalau dia menang, pengkalan Amerika di Pulau Okinawa akan berakhir. Selepas dia menang 9 bulan, dia tak berjaya keluarkan tentera Amerika. Dia letak jawatan. Di Malaysia, jet hilang, kapal selam tali selam, stadium runtuh, tak letak. Sebab rakyat pun tak peduli. Cuba dia tak letak dalam pilihan raya, kita humban dia. Berani tak orang buat salah tak letak jawatan? Berani ke tak? Hadirin yang hormati sekalian, sebab itu kita lihat negeri yang kita perintah, kita buat dah sekadar yang mampu. Pulau Pinang, hadirin sekalian, bukan kita masuk bakul angkat sendiri. Badan-badan kajian antarabangsa dalam negeri meletakkan perubahan yang dibuat di Pulau Pinang. Terutama sekali kebajikan kepada rakyat, tuan-tuan boleh lihat. RM1 tuan-tuan dapat dah. Yang tua-tua, Pak Leh dapat dah. RM1. Dia ambil dah. Kalau ambil tak mau, bagi kat saya. Dia tak ambil, dia act. Pak Lah Badawi, saya tak tahu dia ambil ke dah. Kalau dia isi borang, dia dapat. Hadirin sekalian, saya 27 hari bulan ni sambung bicara kes pecah cermin kereta di Mahkamah Nibun Tebal. Bukan saya nak cerita kes itu. Sedang bicara bulan lepas, lebih kurang pukul 12 tengah hari, peguam kita Hanifah Maidin, dia kata, Tuan Hakim, saya minta bicara hari ini ditamatkan awal. Sebelum tengah hari. Sebelum 12.30. Hakim tanya kenapa? Lawyer kita kata, anak guam kita, Muhammad Sabu, kena hadir program Ketua Menteri Pulau Pinang daripada DAP. Dia sebut kata DAP kuat-kuat. Nak beri bantuan kepada sekolah agama rakyat. Hakim senyum. Hakim tu orang Kedah. Dia senyum. Polis pun senyum. Kenapa hadirin sekalian? Sekolah agama rakyat dihentikan bantuan oleh UMNO Barisan Nasional. Kerajaan pimpinan Lim Guan Eng DAP beri semula bantuan ke sekolah agama rakyat. Baik atau tidak macam kita? Yang ni kenapa utusan Melayu tak siap? 1.7 juta. Tak siap. Hadirin sekalian, begitulah juga orang yang hafal Quran. Tahun lepas, daripada RM300 diberi RM500. Tahun ni saya tak tahu berapa ringgit nak bagi. Tuan Menteri, saya tanya RM5, kenapa kamu bantu sekolah agama rakyat? Kenapa kamu bantu orang hafal Quran? Dia kata lebih baik kita membantu orang yang nak hidup mengamalkan ajaran agama daripada kita membiarkan rakyat hidup dalam jahiliah. Ini perkataan Ketua Menteri. Dia pergi mana pun dia kata, Bang Mat yang ajar. Yang ni aku tak ajar. Hadirin sekalian, sebab sekarang ni masalah masyarakat tertutup. Tuan-tuan tahu apa masalah jenayah yang paling besar di Malaysia sekarang? Boleh kita yang 51, 52, 53, tapi dalam kumpulan yang besar. Jenayah apa tuan-tuan nak tahu? Jenayah buang anak. Sekarang jumlah buang anak sebulan 2,000 orang lebih. Setiap 15 minit seorang.
Tuan-tuan dengar, saya berucap dah 1 jam, 4 orang makhluk baru tiba. Yang didaftarkan, bapaknya tak tahu siapa. Barangkali mereka lakukan dalam bentuk gotong royong. Anak dibuang di tong sampah, celah longkang di madrasah sekarang ni. Paling tinggi adalah jenis Melayu. Mungkin mereka tempatan atau campur Indonesia, wallahu alam.